إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kita masih lagi di tajuk bahagian 29, waspadalah terhadap taghut, iaitu pada bahagian yang ketiga, nombor 3 tu, hakim yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi bentuk taghut itu amat banyak, tetapi pemimpin mereka ada 5. Ini yang jadi kepala bagi taghut ni ada 5. Yang pertamanya syaitan lah, nombor 1-nya. Yang keduanya penguasa yang zalim yang mengubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang ketiga, hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan Allah, iaitu jika ia mempercayai, yang ketiga tu kan, jika dia yang hakim tadi mempercayai bahawa hukum-hukum yang diturunkan Allah tidak sesuai lagi. Maksud dia gitu, dia yakin, i'tiqad dalam hati dia, maknanya dia berpegang bahawa hukum Allah Ta'ala tak sesuai lagi. Yang ni maknanya jadi masalah berat lah, bukan masalah kecil, kan? Tapi kalau dia percaya hukum Allah Ta'ala, tapi saja dia tak mau buat, dia tahu hukum Tuhan tu wajib, tapi nafsu dia tadi tak nak buat, tu cerita lain lah. Atau dia membolehkan dia berlakukannya hukum yang lain. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi kita dah belajar bahawa kafir ini terbahagi kepada 2, iaitu kufur besar dan kufur kecil, kan? Kufur besarnya maknanya mengeluarkan orang itu daripada Islam, menjadikan dia murtad dan menyebabkan dia kekal dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan macam tu. Dan kufur kecil maknanya dosa besar lah. Bila sebut kufur ni dia dosa besar. Jadi maknanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala ni, dia sama ada antara satu daripada 2 tu, kan? Kalau dia tak percaya hukum Tuhan tu, maknanya dia kafir lah. Tapi kalau dia percaya, dia tak mau buat, dia percaya tapi tak mau buat, maknanya dia tidak kafir. Maka dia kafir kufrun duna kufrin, kufur nikmat, macam tu lah, kufur kecil. Tapi dia orang yang buat dosa besar lah, maknanya tak selamat jugalah daripada neraka. Cerita panjang ataupun kekal dalam neraka tu cerita nombor 2. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ni tok-tok bomoh lah. Tok-tok bomoh, kalau kita di Malaysia ni tok-tok bomoh lah. Kita pergi, sebagian orang pergi jumpa tok bomoh ni, sampai aja di rumah tok bomoh tu bagi salam tu, tok bomoh silakan naik ke rumah apa semua. Dia kata saya ni ada hajat. Tok bomoh kata tak payah cerita dah, saya dah tahu dah hajat mari ke sini tu. Kan. Dia mendakwa mengetahui apa yang ada dalam hati kita tadi kan. Dakwa ilmu ghaib. Dia dah tahu, ataupun dia kata dia tahu apa yang akan berlaku pada besok ataupun sebulan yang akan datang gini-gini. Mendakwa ilmu ghaib. Ataupun dia kata dalam kamu ni ada apa nama jin yang sekian-sekian, ada masalah, ada penyakit kena dalam diri kamu tadi, kan? Dah mana cerita dia mengetahui benda yang ghaib lah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi
al-ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di segala langit dan bumi perkara yang ghaib kecuali Allah. Ini para rasul pun tak tahu jugalah. Para Nabi alaihimussalatu wassalam dan para rasul, orang yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, mereka tak tahu juga benda ghaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala cerita dekat mereka sebagai mukjizat mereka, mukjizat para Nabi. Itu dia. Jadi manakala ada orang dakwah kasyaf, dakwah kasyaf ni dapat melihat di sebalik tabir, dapat melihat dalam hati kita. Maksudnya pokok sufi yang hulu melampau tadi kan, dia kata tu guru tu kasyaf tu. Syaitan tu, syaitan pun tak tahu macam tu, tapi guru dia boleh tahu. Dia tahu perkara yang ghaib. Dia kata kasyaf. Ini sufi yang rosak akidah dia, yang rosak akidah dia. Dakwaan kasyaf, mengetahui sesuatu yang di sebalik tabir ataupun dalam hati kita. Itu. Nabi pun Allah Ta'ala nafikan sifat tu daripada dia. Macam mana pula orang yang biasa ni? Jadi maknanya orang biasa ni lebih tinggi lah derajat daripada Nabi kalau macam tu. Itu dia. Tapi orang yang bodoh ni, macam itulah keadaan dia jadi bodoh. Memang dah bodoh dah, terus lagi bodoh. Diperbodohkan oleh orang yang bodoh juga. Tu. Inilah sampai tahap kita tengok dalam tu kan, pok-pok sufi ni sampai tahap kepada dia sujud di kaki tok guru dia. Tok guru dia relax tu atas kerusi depan tu, atas sofa depan tu. Dia mari-mari sebelum dia nak menari tu, dia cium dulu apa nama ibu jari tok guru dia tadi. Dia kucup dulu ibu jari kaki tok guru dia tu. Sujud tadi. Lepas tu baru dia melompat menari macam kera tadi kena apa? Kera makan cili bah. Ataupun kera kena belacan orang kata kan. Macam tu. Jadi agama Islam ni macam tu kah? Maknanya kan? Mana agama yang diajar oleh Nabi macam tu kah, yang jenis menari-nari macam orang hilang akal tu kan? Hayun tangan, hayun, tak tahulah. Tengok kan, pernah tengok kan? Itu. Dulu mungkin kita tak pernah tengok, kita duduk dengar orang cerita kan. Tapi hari ni kita tengok sendiri. Depan mata kan. Walaupun depan mata kita tengok dalam TV, dalam apa dia tunjuk tadi kan. Menari-nari. Agama Islam ni macam tu kah? Ditertawakan oleh orang yang beragama dengan agama lain. Maksud dia, Islam ni macam tu, jenis menari-nari, rupanya nak beribadat pada Tuhan apa tadi kan. Macam jahiliah zaman dulu lah. Jahiliah tu maknanya mereka beribadat di sekitar Kaabah tadi kan. Dalam keadaan apa nama? Bogel. Lepas tu dalam keadaan menjerit-jerit, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasriyah kan. Tidak adalah cara ibadat mereka di sisi Al-Kaabah tu melainkan dalam keadaan menjerit-jerit, melompat-lompat apa semua tadi. Macam tu. Jadi jahiliah dulu balik. Tu dia. Ni pok-pok sufi tu. Yang kelima, seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah, sedang ia rela dengan yang demikian. Orang mari minta dekat dia, minta tu minta ni kan. Ini kebanyakannya orang kampung kita lah, orang bandar ni pun banyak juga panggil macam tu. Bukan orang kita jenis tak belajar ni. Yang tahap akademik dia tu sampai peguam apa benda kan, apa kerja pegawai bank ke apa ke, macam tu. Pergi cari Tok Bomo tadi. Seminggu sekali cari Tok Bomo, seminggu sekali cari Tok Bomo. Macam-macam. Nak pergi minta kat Tok Bomo, duk bela manusia, makhluk syaitan bertopengkan manusia tu kan. Itu dia. Dalilnya adalah firman Allah, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin. Barang siapa yang berkata di antara mereka, sesungguhnya aku ini ilahun min dunihi, aku adalah Tuhan selainnya, na'udzubillah. Kalau ada orang kata macam tu, fadzalika, maka demikian itu kami balasinya jahannam, kami beri balasan kepada neraka jahannam. Kadzalika najzi zalimin, begitulah kami balas kepada orang-orang yang zalim. Macam Hallaj. Hallaj, baca tak kisah Hallaj tadi yang mengata tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Kan? Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah, dia kata. Maksudnya diri dia tu Allah lah, dia lah tu Allah, dia kata. Maksudnya dia kata dia tu lah Tuhan. Tapi puak-puak yang nak mempertahankan akidah Hallaj ni, mereka takwil macam-macam dengan takwilan lah. Dia tulis kitab apa nama Hallaj, bukan maksud dia gitu. Kita kena faham maksud lain bersemua. Cuba nak mempertahankan akidah Hallaj tadi yang mati kena bunuh tu. Ni dibunuh Hallaj tadi kan.
Lepas tu puak-puak sufi ni pula meriwayatkan bahawa darah dia tadi bila mengalir, kan, maknanya tulis Allah, Allah, Allah keluar darah tadi kan. Sampai macam tu akidah hululiyah. Hululiyah ni maksudnya Allah tadi bagi depa bersatu dengan makhluk. Ittihad. Tuhan bersatu dengan makhluk. Jadi maknanya ada yang kata tidak ada yang dilihat ni melainkan semuanya Tuhan, semuanya Allah. Itu akidah dia panggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Maksudnya satu ya ada, lain tak ada. La mawjuda bihaqqin illa Allah. Tak ada, tidak ada yang sebenarnya melainkan Allah. Jadi semuanya Allah. Orang la ma'buda bihaqqin illa Allah, dia la mawjud. Tak ada yang dengan wujud yang sebenarnya melainkan Allah. Dia nampak hakikat ni. Allah dia kata. Itu yang akidah wahdatu al-wujud. Maksudnya Tuhan ni duduk dalam makhluk. Sebab tu depa kata Tuhan ni di mana-mana. Allah fi kulli makan, dia kata. Allah tu di mana-mana, dia kata. Ta'ala Allahu amma yaqulu 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Taala daripada apa yang mereka perkatakan. Allah sebut dalam Quran Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah sebut dalam Quran. Depa ubah nama Al-Quran tu jadi istaula. Buruknya kata-kata mereka tadi. Kan Nabi dah ajar Quran tu, Nabi tak ajar supaya ubah lafaz istawa jadi istaula. Depa ni berasa depa nak sucikan Allah Taala lebih daripada tu. Ubah perkataan istawa jadi istaula. Buruknya perkataan mereka. Itu dia. Kemudian dia tuduh pula orang yang nak mengisbatkan apa yang Allah isbatkan dalam Quran mujassimah. Tuduh pokok yang nak isbatkan Allah Ta'ala dengan sifat tadi yang Allah isbatkan dalam Quran dan Nabi-Nya SAW isbatkan dalam hadisnya, dituduh dengan puak mujassimah. Mujassimah dia berkata. Mujassimah ni orang yang mengatakan Tuhan ni berjisim, beranggota, dia bertuduh macam tu. Padahal orang yang tadi yang beriman dengan sebenar-benar iman tadi, orang yang mengisbatkan apa yang Allah isbatkan. Jangan duk fikir biduni takyif, tanpa mengkaifiatkan, mengatakan bagaimana, kan? Biduni tahrif, tanpa memesongkan. Biduni ta'til, tanpa membatalkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Beriman dengan apa yang Allah sebut, cukup. Jangan fikir lah. Bila Allah kata istawa 'alal 'arsy, cukuplah. Betul fikir, jadi maknanya kamu kata Allah macam makhluk lah, duduk bersila gini. Siapa kata? Tak nak siapa kata. Kita beriman macam mana Allah sebut, macam tu, cukup. Titik tengok tu. Ayat. Jadi senang. Akidah Ahlussunnah ni senang. Tapi dia kata pada orang yang berakidah dengan Ahlussunnah tadi, dia kata puak ni lah mujassimah. Dan mereka ni yang mentakwilkan sifat Allah Ta'ala dalam Quran tu, mereka berasa mereka pandai, ya kan? Maka mereka isbatkan diri mereka sebagai aswaja, Ahlussunnah wal jamaah. Tu. Dan terus tuduh kata orang mengkafirkan mereka, padahal mereka yang mengkafirkan orang yang sebaliknya. Orang tak pernah kafirkan mereka pun. Itu dia. Sebab apa? Sebab mereka ambil lazimil qaul. Mereka tak ambil sarihul qaul. Gitu maksud dia. Apa dia lazimul qaul, sarihul qaul? Cerita dia panjanglah bab akidah tu kan. Baik. Ya Allah kata demikianlah kami membalasi orang-orang yang zalim, yang menyemutukan Allah Ta'ala. Jadi sebab Fir'aun kan, dia mengaku dia tadi Tuhan. Ada Tuhan lain kah daripada aku, dia kata. Nanya, tapi hati dia mengaku kan Allah Ta'ala tu maha berkuasa dan maha esa kan. Tapi depa ni engkar dalam keadaan apa tu, sombong. Setiap mukmin wajib mengingkari taghut. Taghut agar ia menjadi seorang mukmin yang lurus dan sejati. Itu dia taghut tadi, kita dah tengok tadi belakang tadi kan. Ataupun secara ringkasnya taghut tadi makna dia setiap yang disembah selain Allah, setiap yang dipatuhi ditaati selain Allah, itu taghut. Ataupun berhala itu juga adalah taghut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman yakfur bit-taghut. Ini Allah sebut dalam Quran, bukan makhluk sebut, Allah sebut. Allah kata faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang kufur, kafir dengan taghut. Disuruh tadi kita tadi kufur dengan taghut dan diperintahkan supaya kita mengesakan Allah. Barang siapa yang kufur dengan taghut wa yu'min billahi, dan dia beriman dengan Allah, apa dia dapat? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh. Al-urwatul wuthqa, urwah tali al-wuthqa yang kuat. Itu dia. Iaitu akidah Islamiah lah, akidah yang sahih. Lam fisama laha, tali itu tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita ni kalau orang-orang beriman dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar iman, dan kita dah maknanya dah tak takut dah pada siapa selain pada Allah Ta'ala, maka beruntunglah orang yang dapat akidah yang macam tu. Maksudnya hanya Allah Ta'ala saja yang dia takut, hanya Allah saja yang dia taat, dia patuh. Kan? Dia mengetahui bahawa kehidupan ni hanya sementara, dan maknanya di belakang sana selepas kematian tu ada dua tempat saja, iaitu neraka dan syurga. Itu dia. Tapi ramai orang kata dia takut neraka, tapi perbuatan dia menunjukkan dia nak masuk neraka. Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kan? Nabi kata semua umatku masuk syurga kecuali orang yang enggan. Maka sahabat tanya, siapa yang enggan tersebut? Nabi kata, kan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk syurga, dan barang siapa yang mengingkariku, derhaka padaku, orang itulah yang enggan, tak mau masuk syurga. Itu dah Nabi beritahu. Jadi ayat ni, dalam ayat ni, ayat akidah ni kita selalu baca ada nafi dan isbat. Ayat akidah ni tak cerita nafi saja, dia tak nafi tak. Dia nafi, kemudian dia isbat. Ada nafi, ada isbat. Tu ayat tauhid. Dia tak isbat saja. Kan? Allah mawjud, Allah ada. Jadi bila sebut Allah mawjud, isbat saja, dia tak menafikan yang lain. Kan? Jadi ayat tu dia maknanya lemah. Ayat tu lemah. Allah mawjud. Kan? Jadi dia kena kata tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Nafi habis semua. Isbat balik hanya Allah saja. Illallah. Isbat balik hanya Allah. Dia nafi dulu semua baru isbat balik. Dia tak isbat dulu kemudian nafi. Itu ayat kuat mana nafi dulu, lepas tu baru isbat. Dia kosongkan habis semua dalam pemikiran dalam diri dia, kemudian isbat balik hanya Allah yang berhak disembah. Itu dia. Jadi setiap ayat akidah ni ada nafi dan isbat. Ayat ini merupakan dalil bahawa ibadah kepada Allah sama sekali tidak bermanfaat. Tak ada manfaat apa sembahyang tu ingin terbalik tadi kan. Tak ada manfaat apa, tapi duk buat syirik, duk bercari, duk bomoh lagi. Sembahyang. Tu dia dengan baca Quran pula gitu, syirik dah buat. Tak ada manfaatnya kecuali dengan menjauhi peribadahan kepada selainnya. Kan? Contohnya bernazar kepada kuburan tertentu, kepada tok wali keramat tertentu yang dianggap sebagai keramat tadi kan. Itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam sabdanya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang berkata tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan dia kufur, dia kafir, bima yu'badu, dengan apa yang disembah selain Allah, dia kena kafir dengan apa yang disembah selain Allah. Maka kalau macam tu jadi haramlah hartanya, dan jadi haramlah darahnya. Darahnya tak boleh ditumpahkan, hartanya tak boleh dirampas, kecuali dengan yang hak lah, iaitu macam zakat tu tak mau bagi, kena rampai lah, kena ambil kan. Itu cerita dia. Jadi jelas itu habis kita menanya tentang cerita Taurut. Jadi kita nak kena berhati-hatilah. Bila kita dah kenal siapa Taurut, maka kita berhati-hati kan. Itu ataupun orang tu dia tak jadi, dia sendiri tak jadi Taurut. Dia sendiri tak jadi Taurut. Yang jadi beratnya dia sendiri yang jadi Taurut tu, yang jadi berat tu. Kan? Syaitan manusia. Syaitan manusia ni pun ramai juga. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nas kan, surah yang terakhir dalam Quran tu. Maknanya syaitan manusia pun wujud juga, dan ramai, bukan sikit. Aktsaruhum, kebanyakan mereka tu syaitan manusia. Kan? Ada cerita dia. Yang jadi maknanya Muslim yang soleh ni sikit. Muslim yang soleh, yang musleh tadi kan. Soleh ni yang baik, musleh ni dia buat baik lah.
Kemudian kita masuk pula kepada nifaq. Nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq ni maknanya, nifaq ni pada menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman. Itu nifaq. Cakap lain, hati lain, cakap apa nama, dalam hati lain tapi dia cakap lain. Buat tak serupa bikin. Tak juga. Sebab buat tak serupa bikin ni boleh macam tu tak pun. Kan? Maksud dia ni maknanya tak, ni maknanya dia menyembunyikan sesuatu yang di luar apa yang dia cakap tu. Kan? Nifaq besar iaitu menampakkan Islam dengan lisan tetapi hati dan jiwa mengingkarinya. Nampak? Nifaq besar, nifaq besar ni maknanya itulah yang menyebabkan kekal dalam api neraka itulah. Kekal dalam neraka. Dan dia ni paling teruk lah, ahli neraka paling teruk sekali lah, kerak api neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni jadi kerak api neraka. Di nifaq besar ni ada beberapa macam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebahagian risalah yang beliau bawa. Maksud dia gitu. Ni kalau kita nak sama nak apa nama, nak tunjuk contoh mungkin kepada Islam liberal tu lah, pok-pok liberal tu kan. Depa ni lebih kurang pok munafikin zaman Rasulullah lah sallallahu. Pok-pok liberal tu kan. Berhati-hati dengan mereka ini. Pok-pok perosak akidah. Tapi itulah orang yang nak mengajar sunnah, nak mengajar apa ni, hak tu dia pi kan, dia pi cekup, dia pi tangkap, dia pi tahan, dia macam-macam dia buat. Tapi hak orang macam ni bebas, berleluasa, tak ada masalah apa. Buatlah. Buat masuk lagi kan. Sanggup bagi, maknanya sponsor lagi. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebahagian risalah yang beliau bawa, tak suka, benci. Yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan orang Islam atau membenci terhadap kemenangan agamanya. Ini orang munafikin ni memang macam tu lah mereka. Kan? Sebab apa? Di Madinah tu mereka ni duduk tunggulah orang Islam tadi tewas, lemah, kalah. Supaya apa? Supaya mereka boleh halau keluar daripada Madinah. Tapi mereka ni tak ramai, berapa kerat saja di Madinah tu kan, tak ramai. Jadi dalam keadaan mereka ni sentiasa takut lah. Takut orang tahu rahsia mereka dan macam-macam lagi lah buat munafikin tadi. Orang yang melakukan nifaq besar ini akan mendapatkan azab lebih berat daripada orang-orang kafir. Dan bahaya mereka adalah lebih besar. Tapi maknanya mereka ni Allah Ta'ala beri peluang. Beri peluang supaya mereka tadi bertambah-tambah dalam kesesatan dan kekufuran di dunia. Dia cuba tipu orang-orang beriman. Di akhirat besok dia nak cuba tipu juga. Sebab orang neraka, orang kafir ni dah semua dicampakkan dalam api neraka. Tinggal mereka lagi dah. Mereka ni akan berjalan bersama orang-orang beriman ke as-sirat tu kan. Masa itulah maknanya jelas bagi orang-orang beriman siapa orang-orang munafikin. Masa dalam keadaan kegelapan untuk melintasi as-sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam tadi, yang mana setajam mata pedang ataupun lebih tajam daripada mata pedang, lebih licin, sangat licin lagi, menggelincirkan. Itu maknanya as-sirat tadi kan, masa tu dalam keadaan gelap gelita tadi, masing-masing diberi cahaya. Jadi maknanya cahaya orang munafik ini dibagi juga, kemudian terpadam. Maka mereka panggil orang Islam, suruh tunggu mereka, tunggulah kami sama. Kami nak tumpang cahaya kamu, naqtabis min nurikum. Baru orang Islam kenal daripada, oh ni orang munafikin. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Patah baliklah ke belakang, carilah cahaya kamu sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka dia buat tembok pemisah di antara orang beriman dengan orang munafikin masa tu. Orang munafikin nak cuba masuk tak boleh. Lahu bab, ada pintu. Kan, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Itu keadaan yang Allah Ta'ala sebut kan. Orang munafikin di akhirat besok. Dia cuba tipu Allah Ta'ala. Dia pun cuba tipu. Jadi maknanya Allah Ta'ala tipu dia balik. Kan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kan? Wa ma yash'urun. Dia tipu Allah dan tipu orang-orang beriman.
Tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Itu orang munafiqin. Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafiqin itu berada di bawah, di lapisan yang terbawah daripada neraka. Ini keadaan yang Allah gambarkan. Kerana itu di awal surah Al-Baqarah Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang kafir hanya 2 ayat saja. Ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6, ayat 7, 2 ayat cerita tentang orang kafir kan. Lepas tu ayat 8 sampai ayat 20 tu cerita pasal munafiqin. Surah Al-Baqarah. Kalau orang ayat 6, 7 tu cerita pasal orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat tu tentang munafiqin. Allah kata, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sedar. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan sakit tu. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Sifat dia buat kerosakan di atas muka bumi. Dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Dia kata kami nak buat baik, kami bukan buat kerosakan. Jadi tikus repair labu. Kan? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan tapi mereka tidak sedar. Nah, surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 cerita dia Allah sebut kan. Itu dah. Itu di antara sifat-sifat munafiqin yang disebut dalam Al-Quran. Tentulah ayat-ayat ni ayat madani kan, ayat madaniyah lah. Sebab di Mekah fatrah maknanya sebelum hijrah tu tak ada orang munafiqin lagi. Yang adanya musyrikin dengan orang beriman mukminin saja. Musyrikin dan mukminin. Adapun di Madinah sana yang adanya orang beriman. Kemudian al-munafiqin. Orang musyrikin kafirin duduk di sana, di luar Madinah. Yang mari ke Madinah ni semua orang-orang beriman ataupun orang munafiqin. Yang orang munafiqin dia tak mari ke Madinah. Dia duduk di Madinah tu. Sebab apa tu? Tanah depa di situ. Kampung depa di situ. Depa tak keluar lah, nak tunggu di situ lah. Tapi ada pun hak di luar tu depa nak masuk, nak munafik apa? Sebab depa dah tak percaya semua. Kafir lah, musyrikin lah depa tadi. Tu cerita ni di Madinah. Yang hidup sekali dengan orang Islam siang malam pagi petang, bermuamalah dengan orang Islam, berjumpa siang malam tadi. Kita menyaksikan orang-orang sufi. Sufi ni maksudnya istilah tu lah. Istilah sufi ni ada yang kata mana puak sufi ni dia pakai baju yang dibuat daripada bulu binatang tadi kan. Jadi baju tu maknanya baju yang kesat lah, yang tidak menyelesaikan kalau kita pakai baju tu. Kan nak tunjukkan bahawa depa menzahirkan bahawa depa tadi tinggal tak mau kepada keselesaan dunia. Padahal Nabi SAW tu maknanya sebaliknya. Nabi bukan macam tu pun. Nabi SAW kalau ada benda yang cantik, Nabi suka pakai yang cantik. Nabi kata hubbiba ilayyan nisa'u wat-tib. Di mana dicampakkan kesukaan dalam hatiku ni kepada aku ni tentang kaum wanita dan wangian. Nabi suka sesuatu yang selesa. Tapi kalau tak ada, Nabi tak ada takalluf lah nak pergi cari benda tu. Kalau tak ada, tapi kalau ada, Nabi pakai sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pun tak mau contohi Nabi bab tu pula. Macam ada 3 orang tu zaman Nabi kan. Hak seorang kata, aku nak puasa, aku tak nak buka dah. Aku nak ibadat, aku tak mau kahwin dah. Hak tu kata, aku nak sembahyang, aku tak mau tidur dah. Dia kan, aku nak solat, tak mau tidur dah. Nabi marah. Kan? Jadi maknanya Allah sebut dalam Quran, Allah kata, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya kan. Tutuplah apa yang Allah sediakan untuk engkau daripada akhirat dan jangan tinggalkan keuntungan engkau di dunia. Ambillah apa yang Allah sediakan untuk engkau, kesenangan dunia, tapi biarlah jangan dia melalaikan engkau daripada akhirat. Itu maksud dia.
Kita menyaksikan orang-orang sufi di kalangan umat Islam melakukan salat dan puasa, tapi mereka sungguh amat berbahaya kerana mereka merosak akidah umat Islam. Rosak akidah. Di antaranya mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah, yang hal itu merupakan syirik besar. Minta kepada tuk wali, yang orang yang dia anggap sebagai wali keramat tu kan, pergi minta kepada orang tadi. Mempercayai bahawa Allah berada di setiap tempat. Allah fi kulli makan, dia kata. Kan? Footnote bawah tu kalau kita baca kan, dia sebagai tambahan, tapi tulisan dia agak kecil lah. Kena pakai kantar lah kalau bolehnya. Kan? Jadi saya boleh pakai mata lagi insya-Allah. Sebagaimana pembahasan di muka kita ketahui berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih bahawa Allah bersemayam di atas arash. Yang mana ba'in an khalqihi. Bukan duduk sekali dengan makhluk dia. Bukan duduk di langit tu lah. Di atas segala makhluk tadi. Di atas segala langit. Bukan di langit. Di atas segala langit. Maksud keluar daripada alam tadi. Bukan di alam. Ba'in an khalqihi maksud dia bersendirian Allah Ta'ala daripada makhluknya. Itu maksud dia. Allah berfirman, iaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu maksud dia. Kemudian dalam Quran surah 35, 70, 87 tu sebut ayat tu. Rasulullah bersabda, apakah engkau tidak percaya padaku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Di langit maksud di atas langit lah, di atas sana. Setiap pagi dan petang, setiap hari dan petang hari datang kepada aku. Setiap pagi dan sore hari datang kepada aku khabar daripada langit. Wahyu turun daripada langit. Kepercayaan bahawa Allah berada di setiap tempat akan mengakibatkan terjerumus kepada syirik. Hulul. Apa makna hulul? Hulul ni maksudnya Tuhan bersatu dengan makhluk. Itu hulul. Akidah hululiyah dia panggil. Akidah hululiyah, akidah yang kata Tuhan tadi bersatu dengan makhluk dia. Sebab tu Hallaj kata, tidak ada dalam jubahku melainkan Allah, wal'iyadu billah. Akan ta'ala Allahu amma yaqulu 'uluwan kabira. Itu. Yakni kepercayaan bahawa Allah menitis pada makhluknya. Menitis apa dia? Menitis ni bahasa Indonesia. Maksudnya menyatu, bersatu. Maknanya bersatu. Akidah ni disebarluaskan oleh Ibnu Arabi. Tapi ada manusia yang mempertahankan akidah Ibnu Arabi tadi. Kan? Dengan takwilan-takwilan dia lah. Dan orang-orang sufi lainnya. Dalam syairnya, salah seorang sufi berani mengatakan, tengok, yang kita dah baca dah syair dulu, sebut dah. Dan dia kata, tidaklah anjing dan babi itu melainkan Tuhan kita. Wal'iyadzubillah. Dan tiadalah Allah itu melainkan pendeta di gereja. Itu akidah dia. Kan sebab apa? Pendeta di gereja duk bagi apa? Ampun. Duk bagi pengampunan kepada apa nama kan? Siapa nak minta ampun dengan ni? Bayar minta lah ampun kan? Bayarlah sikit. Bayar banyak dapat ampun banyak. Yakni bisa berupa makhluk hidup, benda mati dan ciptaan Allah yang lain. Dari sini kita melihat kedekatan pandangan antara akidah hulul dengan kepercayaan bahawa Allah berada di mana-mana. Jadi akidah hululiyah ni samalah dengan kepercayaan yang mengatakan Tuhan tu di mana-mana. Kan? Bila orang tanya kita, Allah, aina Allah? Allah di mana? Kita sebut macam mana Allah sebut dalam Quran, cukup. Orang tanya kita, Allah mana? Kita sebut macam mana Allah sebut dalam Quran. Allah sebut macam mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Cukup. Kan? Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, beristiwa di atas arasnya. Itu cukup. Jangan duk tanya, mata di mana-mana. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana saja kamu berada, dia bersama dengan kamu. Maksudnya ilmu Allah. Macam mana kita tahu? Dengan qarinah ayat yang sebelumnya, ayat yang selepasnya, cerita pasal keilmuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Itu maksud dia. Bukan zat Allah di mana-mana. Kepercayaan bahawa Allah berada di segala tempat
jika mereka konsekuen, di bahasa dia mereka melaksanakan, menetapkan, mau tidak mau harus mengakui pula bahawa Allah juga berada di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Na'udzubillah. Okay. Juga demikian, mereka harus membenarkan syair yang dikemukakan seorang sufi di atas. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Itu dia. Baik, sambung yang di atas tadi. Maknanya kan, mempercayai bahawa Allah berada di setiap tempat dan menafikan bahawa Allah bersemayam di atas arasy, suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan ini adalah akidah para imam kita, a'immatu al-mazahib, semua beriman dengan akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Habislah tentang nifaq besar. Nifaq besar ni menyebabkan orang tu kekal dalam api neraka Jahannam dan dia jadi kerak api neraka. Adapun nifaq kecil, nifaq kecil ni ada kepada orang-orang fasik lah kebiasaannya, ya kan? Bila janji dia tidak menepati janji, bila diberi amanah dia khianat, bila bercakap dia dusta, bila bergaduh dia melampaui batas, ya kan? Nifaq kecil adalah nifaq dalam perilaku dan perbuatan. Maksud dia perbuatan dia nifaq kecil. Seperti seorang Muslim yang memiliki satu karakter dan sifat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Orang munafik ni suka cakap bohong. Kalau si fulan suka cakap bohong, perangai dia macam perangai munafik lah. Tapi kita tak kata dia munafik besar, ya kan? Orang ni munafik dah, bila neraka Jahannam dah, ya kan? Kekalan neraka dah. Maknanya dia buat dosa. Dia buat dosa, ya kan? Dosa besar tadi. Dia bohong, sembang bohong lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kadzaba, bila dia cerita dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kan? Bila dia berjanji dia menyalahi janji. Sebab itulah kita ni kan kalau nak cerita orang berhati-hati supaya kita tidak jadi pembohong. Ini bercerita Nabi makanan paling suka roti jala, bahaya bohong orang. Duk bohong orang lah, ya kan? Allah. Jadi duk suka duk menyebarkan benda-benda yang palsu, yang tak betul apa semua ni kan, tanpa mengkaji balik, menyelidik balik. Jadi pembohong lah. Aduh. Memanglah cerita orang seronok lah dengar cerita kan. Kalau sebarkan pada orang, ni dah masuk bulan Safar, bulan Muharram ni, kalau dia kata, maknanya kalau cerita dekat orang kita selamat pada neraka apa semua. Oh, dengar macam seronok lah, tapi pembohong lah benda tu, cerita tak betul, ya kan? Nabi tak kata pun, maudhu', palsu, dia cerita dekat orang. Orang pula semangatnya kan. Siapa cerita? Ustaz cerita. Jadi orang kata ustaz, kan? Cukup ustaz tu sebagai dalil dan hujah. Mengarutlah. Idza wa'ada akhlafa, bila dia janji dia maknanya tidak memenuhi janji dia. Tunggu saya pukul 10 nanti saya datang lah. Tunggu sampai 10 malam tak mai juga. Kita pun puas. Dia kata 10 pagi kan 10 malam lah. 10 pagi sampai pukul 11 tak mai pun, 12 tak mai pun. Tak pergi mana lah hari tu. Pukul 10 malam kot. Tunggu pukul 10 malam je. Tak ada je. Telefon handphone pun tak ada. Tutup. Makan. Maknanya jelaslah pembohong ni, sifat munafik dalam diri dia ni, ya kan? Dia bila dia janji dia memungkiri janji dia. Jadi kita ni jangan duk janji dengan orang. Kalau berjanji kita rasa kita boleh tepat janji kan, kita memang kita niat nak menepati janji tu, kita kata insya-Allah. Insya-Allah. Mana kita nak buat sungguhlah. Jangan insya-Allah dalam hati tak buat. Dalam hati tak mau buat. Insya-Allah, insya-Allah dalam hati memang tak mau buat pun. Ya kan? Kita kata tak tahulah lagi. Cakap dia tak tahulah lagi macam mana. Macam tu sudahlah. Kan, tak tahulah lagi macam mana. Tak datang. Tapi melainkan kita dah usaha dah, ataupun memang kita terlupa. Macam hari ni dia pun nak buat kenduri menikah anak dia, sebulan dah pergi kad kenduri dah, ya kan? Dekat tu duduk tak mana kita pun tak tahu dah. Mari kenduri tu kita pun terlupa. Tengok-tengok esok dah habis hari kenduri, esok baru terjumpa kad tu, baca loh kenduri semalam. Dah lepas dah. Nak buat macam mana kan? Tu kita bukan saja saja tu tak kira lah, tak boleh lah. Baik, dia panggil saja, dia tak panggil dah. Saja tak panggil tu memang tak sengaja lah.
Kemudian Nabi kata, arba'un, ada empat ciri, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Yang kalau ada empat benda ni pada orang tu, memang dia munafik sejatilah, Nabi kata. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, siapa yang ada satu daripadanya, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka dia padanya ada satu daripada sifat nifaq, sehingga dia meninggalkannya, hatta yada'aha. Idza hadatha kadzaba, bila dia bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji dia mungkir. Wa idza ahada ghadara, bila dah diberi amanah akan dia khianat. Satu lagi, wa idza khasama fajara, bila dia bertengkar kan, pergi kepada pergaduhan, tengkar gaduh kan, mula bercakap dengan lisan, lepas tu tangan. Itu dia. Ni Nabi dah beritahu dah kan, kalau orang tu semua jenis ni ada kat dia memang munafik semualah. Sebab macam tu kan, orang munafik ni terkumpul pada diri dia segala benda yang tak elok tadi lah. Itu. Jadi munafik amali lah dulu tengok. Kalau munafik i'tiqadi ni, satu Allah sahaja yang maha mengetahui. Jadi kalau munafik amali saja tidak menyebabkan dia kekal dalam neraka, munafik perbuatan. Tapi kalau munafik i'tiqadi, itu memang kekal dalam neraka. Nifaq yang dimaksudkan tidak menjadikan orang yang bersangkutan keluar dari Islam, betul ya? Tidak murtad lah. Tetapi perbuatan itu termasuk dosa besar. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah berkata, makna nifaq dalam kandungan hadis tersebut. Al-Imam At-Tirmizi dihuraikan hadis ini, menurut para ahli ilmu adalah nifaq amali, dalam perilaku dan perbuatan. Sedang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ia disebut sebagai nifaq takdzib, nifaq mendustakan. 4 pembahasan di muka disarikan dari kitab Muqarrar At-Tauhid. Maksudnya ini dia kitab dia dah, dia tulis di sini. Habis tu 31 pula, kekasih Allah dan kekasih syaitan. Syaitan pun ada kekasih ke? Ada lah. Syaitan. Dia ikut syaitan, dari pengikut dia. Allah kata, ala inna awliya Allahi, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Ternyata pasal wali pula ni. Dia pokok sufi ni bila sebut pasal wali, tu yang boleh berjalan di atas air kan, yang boleh cerita benda gaib, yang boleh kasyaf. Tu kalau pokok sufi dia cerita pasal wali lah. Tapi kalau kita ni pasal wali ni, maknanya orang-orang beriman lah. Semua orang-orang beriman semuanya adalah wali, kan? Ketahuilah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tiada ketakutan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Maksud tidak ada ketakutan masa bila? Masa nak mati, masa kehidupan dunia, masa nak mati, tak takut. Sebab dia memang orang beriman. Para malaikat datang bagi semangat, motivasi. Malaikat datang bagi semangat. Para malaikat kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Allah kata dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun, tatanazzal, turun malaikat ramai. Ya? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut. Jangan takut, dia bagi semangat ke orang beriman ketika nak mati. Dan jangan berduka cita, jangan takut nak menghadapi saat kematian ini dan nak jumpa apa nama mungkar nakir tu kan. Dua malaikat yang mari tadi, dia menjerit tadi kan, suara macam halilintar, tanya soalan tadi. Jangan takut. Dan jangan berduka cita dengan apa yang kamu nak tinggalkan daripada kemewahan dunia, keseronokan dunia. Jangan duka cita. Dia kata lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah, terimalah kabar gembira ini dengan syurga yang kamu telah dijanjikan dengannya. Malaikat datang bagi orang apa semangat pada dia tadi kan, orang-orang beriman itulah. Wala la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu, siapa orang-orang apa nama wali tadi? Wali-wali itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali ataupun aulia Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Itu wali
wali Allah. Ayat di atas mengandungi pengertian bahawa wali adalah orang mukmin yang bertakwa dan menjauhi maksiat. Itu dia. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila dalam keadaan ramai-ramai pun ataupun dalam keadaan bersendirian. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dapatlah dia darjat wali. Ia berdoa hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Terkadang tampak padanya karamah ketika sedang dihajatkan. Karamah ni kemuliaan yang Allah beri kepada seseorang hambanya. Seperti karamah yang tampak pada Maryam alaihissalam ketika ia mendapatkan rezeki berupa makanan di rumahnya, yang Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 35. Allah cerita tentang Maryam tu kan. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kan cerita tentang cerita tentang mak dia tadi yang bernazar tu. Adapun cerita tentang Maryam yang dapat rezeki tu ayat 37. Ayat 37, ayat 2 ayat lepas tu lah. Kan kisah ketika mana Nabi Zakaria masuk kan, jumpa Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mi'rab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk pergi jumpa Maryam, kan, dia ni ada pertautan, maksud dia kekeluargaan lah, kan, anak saudara gitulah, ataupun adik ipar, kan, studi riwayat kata macam tu lah, kan. Sebab Allah Ta'ala perintahkan Zakaria tadi supaya jadi penjaga bagi Maryam. Maka Nabi Zakaria kata ya Maryam, anna laki hadha, mari mana makanan ni? Setiap kali masuk kan disebut dalam kitab Ibnu Katsir tu, maknanya kalau musim panas buah-buahan musim sejuk, kalau ketika musim sejuk buah-buahan musim panas. Kita kan nak kena import lah. Ada juga kita di sini tengah panas terik ni kan, sampai 38 darjah apa nama. Tapi nak makan buah musim sejuk ada, pergi Giant ke Tesco ke, adalah buah-buahan musim sejuk. Ni cerita dulu kan, dulu mana ada kan macam kita hari ni. Jadi maknanya kalau musim panas makan makanan buah-buahan musim panas ajalah. Tiba-tiba tengok dekat ada buah-buahan musim sejuk, musim panas, musim sejuk pula mari yang sebaliknya. Jadi jawab Maryam, qalat huwa min indillah, dia kata ini semua daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala beri rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Peristiwa ini juga berlaku kepada Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Khubayb seorang sahabat Nabi SAW yang telah diperdaya, lalu diculik, kena kidnap, lalu dijual kepada penduduk Mekah. Selepas pok-pok musyrikin Mekah kalah dalam perang Badar, dendam kesumat tu banyak, dendam tu memang ada lah. Setiap orang di Mekah tadi musyrikin semuanya berdendam kepada orang Islam. Kalau dapat aku nak tokak dia berani. Macam itulah lebih kurangnya. Tiba-tiba Khubayb tadi dijual kepada penduduk Mekah. Mereka sanggup beli Khubayb tadi kerana apa? Kerana nak kirih seorang sikit. Mereka nak kerat seorang sikit kerana balas dendam, masing-masing nak balas dendam. Jadi Khubayb tadi sebelum disiksa, sebelum dibunuh, dipenjarakan dia. Sehingga perawi itu cerita, maknanya dia kata aku tengok ada buah-buahan yang bukan pada musim hari ni, dan buah tu tak ada pun di Mekah, tapi Khubayb duk makan buah tu, kan? Lepas tu barulah dia di mana disalib di atas tu, pakat duk hirih seorang sikit lah. Hirih telinga, hirih hidung, kerat kaki, kerat jari, radhiyallahu anhu. Khubayb bin Adi tu. Ini karamah. Itu karamah Allah nak beri kepada siapa yang dia nak bagi. Begitu juga seorang sahabat Nabi, saya lupa nama dia, ketika peristiwa yang 70 orang qari tu, 70 orang tu kan yang kena bunuh tu, kan, ingat tak kisah tu? Dia pun beritahu, dia pun satu kabilah Ar-Ra'al dan kabilah Zakwan, dia pun hantar dekat Nabi utusan, beritahu kami dah Islam, tolong hantarlah sahabat-sahabat kamu ni yang boleh ajar Quran pada kami. Nabi hantar 70 orang qurra tu kan, 70 orang tu. Sampai di satu tempat mereka ni kena khianat, dia serang hendak, habis mati semua seorang sahabat tadi, kan.
Dia tadi maknanya dia bersumpah pada Allah Ta'ala. Dia ni mana sampai dia bersumpah pada Allah Ta'ala, dia minta kepada Allah Ta'ala bahawa jasad dia tak mau disentuh. Dia tak nak jasad dia disentuh oleh orang musyrikin. Maka Allah Ta'ala angkat jasad dia tadi naik. Angkat. Jadi orang musyrikin tengok benda tu. Tapi mana peristiwa tu saya tak ingat lah. Mungkin kekeliruan dalam maknanya ingatan saya. Tapi peristiwa tu memang berlaku. Sama ada peristiwa tu ataupun peristiwa yang lain. Cuba semak balik dalam As-Sirah. Disebut kisah sahabat Nabi tadi kan. Dia minta Allah Ta'ala supaya jaga jasad dia. Tak mau orang musyrikin sentuh jasad dia. Jasad dia tak disentuh. Itu karamah Allah beri kepada hamba-hamba dia yang dia nak bagi kan. Jadi itu, kita ni bukan kita tahu ke tak tahu. Karamah, kemuliaan. Jadi Maryam, dia mendapat rezeki yang berupa makanan di rumahnya. Itu cerita funuk bawah adalah tafsiran tentang tu. Kemudian maka wilayah ataupun kewalian itu memang ada. Bukan wilayah yang maknanya disebut oleh puak Syiah. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Dalam azan dia tambah. Kan? Ditambah azan dia. Aku nak saksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Dalam azan dia puak Syiah kan. Siapa pernah pergi Iran tu suruh pergi kan. Nak tengok dalam ni kan. Pergi lagi tak boleh nak balik pula. Itu dia pak pernah dengar saya pergi buka tengok dalam tu azan Syiah tulis. Keluar azan Syiah tulis dalam bahasa Inggeris ke apa lagi cepat lah. Nak cepat lagi tulis dalam bahasa Arab, cepat lagi lah keluarnya. Nak cepat lagi tulis dalam bahasa Parsi kan. Lagi keluar lah azan Syiah. Ada sebut tu asyhadu anna aliyan waliyullah tu. Baik. Maka wilayah itu memang ada kewalian, tetapi ia tidak terjadi kecuali pada hamba yang mukmin, taat dan mengesahkan Allah. Karamah tidak menjadi syarat untuk seseorang disebut wali. Kan? Maknanya karamah yang diberikan kepada seorang tak menjadi syarat untuk disebut sebagai wali. Oh ni kubur wali keramat sekian kan. Sebab syarat demikian tidak diberitahukan oleh Al-Quran. Itu kemuliaan yang Allah nak bagi saja. Tak kira lah pada siapa yang dia nak bagi pun. Wilayah itu tidak mungkin terjadi pada seorang fasik atau musyrik yang berdoa dan memohon kepada selain Allah. Macam baru ni dia pun hantar dalam WhatsApp tu. Kan ada perempuan yang duduk atas. Dia pegang tongkat tu kan. Dia pegang, semua dapat saya ingat kot, apa yang dapat kot. Dia pegang tongkat dia boleh duduk macam atas angin. Duduk atas angin dengan pegang tongkat. Rupanya kan, tongkat tu di bawah dia ada macam tempat dia kuat lah maknanya. Lepas tu daripada besi macam tu, dia jadi macam tu ada besi patok tangan macam ni lah. Dia pakai baju, tak nampak lah pakai baju labuh tadi kan. Besi ni masuk ni jadi terus sampai ke tempat duduk dia. Jadi kain bawah tu tutup lah ke tempat duduk tu. Jadi nak nampak duduk macam atas angin je lah. Pegang tongkat tadi kan. Yang mana dia pun tunjuk tu yang Hindu kat mana dekat India nak buat tu kan. Jadi hak mai tu pakat semua. Lepas tu satu polis mai suruh dia turun. Burung orang. Kan. Tu buat. Dalam tu dia berhantar. Mula kita tengok, boleh duduk atas angin. Pegang tongkat ya. Duduk macam tu kan. Senyap duduk. Rupanya duduk atas kerusi sedap ya. Kerusi dia tu sambung terus ke tongkat tu. Tongkat tu besi kuat lah tu, mana tak bengkok besi tu. Lepas tu dia lapik lah sejadahnya kan, kain apa supaya orang tak nampak yang besi bawah tu. Dia punya nak pembohong manusia pembohong tu kan. Jadi bodoh ni pakat main sembah lah, sembah. Untuk guru besar wali keramat duk kena bohong. Tu dia. Sebab hal itu termasuk amalan orang-orang musyrik, sehingga bagaimana mungkin mereka menjadi para wali yang dimuliakan. Itu dia. Wilayah tidak bisa diperoleh melalui warisan dari nenek moyang atau keturunan. Sebab iman tadi tak boleh diwarisi. Sampai dia pun buat lagu kan. Iman tak boleh diwarisi. Itu dia. Iman tadi maknanya Allah Ta'ala bagilah. Kita cari. Itu iman. Begitu juga ilmu tadi. Ilmu tadi maknanya nak warisi dia kena belajar lah.
Kan? Kena belajar. Dia bukan boleh pegang kepala kawan tu. Okey, aku nak pemasuk ilmu dekat hang ni. Semua ilmu yang ada kat aku nak masuk dalam badan hang. Kan? Tu mengarut. Cerita filem boleh lah benda tu. Ataupun ilmu syaitan boleh lah. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu kena belajar. Kalau ayah tok guru, anak tak belajar, anak jadi haru biru juga. Tetapi ia didapatkan dengan iman dan amal solehnya. Macam inilah karamah yang 3 orang masuk dalam gua tu, yang tertutup pintu gua tu juga karamah daripada Allah Ta'ala kan. Mereka ni adalah lelaki-lelaki yang soleh, yang taat kepada Allah Ta'ala, kemudian berdoa, bertawasul dengan karamah kemuliaan Allah bagi pada mereka tadi. Pintu gua tadi terbuka, batu tadi bergerak kan, batu besar. Apa yang tampak pada sebahagian ahli bid'ah seperti kekebalan. Ada orang kebal. Pernah tengok dalam YouTube orang tu kebal, dia cabar pun di Indonesia, kat Indonesia saya tengok. Dia cabar polis, tembak lah, tembak. Tembak tak jadi apa, kebal kan. Relax, tak ada apa. Macam peluru getah kena. Sekali ada orang bagi tahu rahsia dia, tembak dia cincin dia, cincin. Ya, pakai cincin dia. Maka bila tembak dia cincin tu pecah, tembak dia pula kena lah. Kan, tu dia. Macam-macam. Makan api. Ni kalau dulu orang belajar silat. Belajar silat ni kan. Dia maknanya berjalan atas kaca. Tabur kaca ni, pijak kaca jalan. Lompat-lompat atas kaca. Lepas tu ambil ni, apa nama ni, lampu Kalimantan ni kan. Sebat belakang dia. Dengan lampu tadi kan. Tak ada apa-apa. Kebal. Itu syaitan punya kerja. Makan api. Kunyah kaca, makan kaca. Dan sebagainya dengan tidak menimbulkan cedera apa pun. Tengok dalam tu dia makan ular. Ular apa? Ular tedung ke apa? Dia gigit ular kan. Gigit ular makan. Lepas tu dia sedut bisa ular pula. Maka itu adalah dari perbuatan syaitan. Hal yang demikian bukan karamah tetapi istidraj. Istidrajnya maknanya Allah bagi, tapi nak bagi dia jadi lagi sesat, agar mereka semakin jauh tenggelam dalam kesesatan. Firman Allah, qul man kana fid dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Dalil istidraj. Ini dalil istidraj. Barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjangkan tempoh baginya. Senang, dia jadi senang, jadi seronok kan. Jadi megah, jadi hebat. Ada kawan saya lah cerita sikit lah, nak habis ni cerita sikit lah kan. Sanad ni sahih lah, insyaAllah kan. Datuk bomo. Datuk bomo. Datuk dia kata dekat dia, Datuk dia belah daripada kecil lah kan. Mak dia hantar kat Datuk dia, Datuk dia tarbiyah latih lah. Tapi Allah bagi hidayah kat dia ni mana benda-benda dia tak mau, benda-benda syirik ni kan. Selalu dia berdebat dengan Datuk dia tentang benda syirik apa semua. Datuk dia marah dekat dia. Datuk dia kata bila nanti Datuk sakit, Datuk nak mati kan, Datuk sakit, maknanya dia kata mari sini, ini pesanan, nanti kamu pegang di sini, pegang di sini, ada ketulan dalam kan. Di sebelah sini dan sebelah sini ketulan tu. Jadi bila Datuk nak mati esok, hang peganglah di sini, kan? Kiri kanan ni, ketulan dalam ni, kiri kanan, pegang sampai benda tu hilang lah. Dia tanya benda tu pergi mana? Masuk dekat hang lah tau. Tak mau. Kan? Datuk dia ni, Datuk Bomo. Dia kata yang duk jaga ni apa dia? Harimau dan ular jaga dia. Syirik, kerja orang syirik ni. Kerja apa buat syirikin lah ni. Buat sihir dengan Datuk Bomo ni kan. Jadi hari Datuk hang mati tu hampir tak? Aku tak pergi. Okay, aku tak gemak tengok dia mati. Dia kata macam tu lah ceritanya kan. Cerita Datuk Bomo lah tu. Ni. Tapi mereka ni berasa hebat lah di dunia tadi kan. Berasa megah. Nak pergi ke mana? Lubang kubur jugalah jawab dia. Kan? Mereka yang pergi ke India akan menyaksikan orang-orang Majusi lebih daripada itu. Di antaranya mereka saling memukulkan pedang pakat lawan tetap. Tak jadi apa, kebal. Orang Melayu kita pun ada juga macam tu kan. Dengan tidak menimbulkan bahaya apa pun, padahal mereka adalah orang-orang kafir.
ditetak tak makan, ditikam tak lut. Itu dia. Islam tidak mengakui berbagai perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, juga tidak oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Seandainya dalam perbuatan tersebut terdapat kebaikan, nescaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sahabat-sahabat tak perlu kepada kebal. Sebab apa? Kebal tak boleh mati, orang nak masuk syurga. Kan? Mana mereka pergi perang tu nak mati, nak mati syahid. Bila kebal kan tak ada lah. Nabi pun luka SAW kan. Nepuk ni hebat pada Nabi lah, kebal kan. Hebat pada Nabi. Suruh pergi lawan dengan Israel tak mau juga. Sebab Israel tu kawan dia apa? Syaitan kan. Syaitan tak mau lah pergi serang kawan dia. Itu cerita dia. Menurut persepsi kebanyakan manusia, wali, kebanyakan manusia ni fikir macam tu. Dia kata wali adalah orang yang mengetahui ilmu ghaib. Itu kebanyakan manusia. Orang kita lah. Kan? Oh, dia tu wali pun. Pasal apa? Aku tak cerita apa, dia tahu dah. Dia boleh cerita apa yang aku nak cerita kat dia. Jadi aku tak payah cerita lah kat dia. Dia tahu dah. Tu. Kau orang syaitan lah. Padahal ilmu ghaib adalah sesuatu yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Nabi, Rasul pun tak tahu, melainkan Allah beritahu. Memang terkadang hal itu diberikan kepada sebahagian Rasulnya jika dia menghendaki. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia yang mengetahui segala yang ghaib, dan dia tidak zahirkan yang ghaib itu ke atas seorang pun. Illa man irtada min rasulin, kecuali kepada siapa yang dia redha daripada Rasul. Orang lain tak ada. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 50. Ya kan? Nabi ni Allah Ta'ala suruh Nabi katakanlah hai Muhammad, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah hai Muhammad bahawa aku ni tak ada di sisi aku segala khazain, segala apa yang ada di sisi Allah yang tersimpan di sisi Allah. Wala alamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku pun tak beritahu bahawa aku ni malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, melainkan aku ikut ni hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada aku. Itu contoh dalam surah Al-An'am ayat 50. Dengan tegas ayat di atas mengkhususkan pemberian para rasul dan tidak menyebutkan yang lain. Maknanya wahyu tu, pengetahuan tentang ghaib tu hanya untuk para rasul. Sebahagian orang menyangka bahawa setiap kuburan yang dibangun di atasnya kubah adalah wali. Sampai mereka duk tawaf di kubur mana? Para Imam Bukhari ke, Imam Syafi'i ke, duk pergi tawaf di kubur orang ulama tadi kan. Tak payah pergi Mekah lah. Duk tawaf situ kan. Padahal bisa jadi kuburan tersebut di dalamnya adalah orang fasik. Mungkin juga orang ada orang fasik dalam tu, tapi orang hidup dia nak cari makan, pergi cari kubur tadi buah tabung situ. Atau bahkan mungkin ada manusia, mungkin tak ada manusia yang dikubur di dalamnya. Mungkin kosong, tak ada. Macam kubur Al-Husain tu kan. Satu di mana? Di Iraq, satu lagi di mana? Kan dia kata ada dua tempat. Satu jenazah ada dua tempat. Pakat dua reka. Membangun suatu bangunan di atas kuburan diharamkan oleh Islam. Buat bangunan di atas kuburan. Dalam sebuah hadis sahih ditegaskan, naha an yujassasa al-qabru wa an yubna alaihi. Hadis riwayat Muslim. Tapi dia pun tak baca ke hadis ni ya? Dilarang, Nabi larang bahawa dia buat simen ataupun pasang tile marmar pada kuburan dan dibuat binaan di atasnya. Nabi larang. Itu dia. Seorang wali bukanlah yang dikuburkan di dalam masjid. Itu dia. Atau yang dibangun di atasnya suatu bangunan atau kubah. Hal ini justru melanggar ajaran syariat. Demikian pula mimpi bertemu dengan mayat tidak merupakan dalil secara syarak. Dia kata aku mimpi jumpa Abu Bakar suruh buat gini. Aku mimpi jumpa Umar suruh buat gini. Kan? Mana kita kata bohong. Mana bukan merupakan dalil secara syarak atas kewalian. Bahkan bisa jadi ia adalah bunga tidur. Bunga tidur. Bunga tidur tahu kan? Bunga tidur. Ni mainan tidur lah yang berasal daripada syaitan. Kemudian khurafat bukan karamah. Itu cerita dia. Jadi orang kita ni Allah ni mungkin ramai yang sedar kot sebab ramai yang dah belajar kan.
Dulu maknanya ramai orang buat benda-benda khurafat tadi. Jadi kita berhenti di sini. Cukup sampai di sini dulu, insya-Allah. Ada soalan? Senang kan? Kalau baca seorang-seorang pun boleh juga. Baca seorang tak nak seronok kan? Jadi kita baca ramai-ramai ni, kalau nak ustaz silap baca ke apa-apa, boleh perbetulkan. Ni dah nak habis dah buku ni kan? Kena fikir buku baru pula kan? Buku baru ni insya-Allah banyak sangatlah buku ilmu ni. Cumanya hang nak baca tu tak banyak. Orang hang nak baca tu tak ramai. Buku tu banyak, tak ada nak baca. Okay. InsyaAllah adalah buku kita baca lepas ni, insyaAllah. Mungkin dalam 2 bulan ni ke habis kot. 2 bulan ni kan. Ya. Kalau kubur tu tak boleh buat apa-apa langsung. Letak batu je lah tanda. Batu nisan ke batu apa. Dan batu pun tak dibenarkan kita tulis nama di atas batu tadi kan. Tak ada nama. Tak dibenarkan tulis apa-apa tulisan walaupun nama dia. Orang tanya pula macam mana kita nak kenal kubur dia. Tanya dia balik. Buat-buat nak kenal kubur tu. Dia aku nak pergi ziarah mak aku. Kan? Dalam tu jasad jadi tanah dah. Hang nak sayang pada mak tu, doa lah ataupun perbanyakkan amalan soleh lah. Maknanya apa amalan soleh yang kita buat tadi sampai kepada mak dan ayah kita. Tak kira lah di mana kubur mak ayah kita tadi. Tapi sebahagian manusia tadi kan, tak tahulah dia nak ikut nafsu dia. Kalau aku mati esok, orang hantar balik ke Perlis lah, tanam aku sebelah kubur mak ayah aku. Wasiat yang macam tu haram kita perkenankan. Wasiat yang tak dibenarkan. Ya. Jangan wasiat yang macam tu. Kalau kita terima wasiat yang macam tu, jangan kita laksanakan. Di mana dia mati di kampung tu dikebumikan. Mana disuruh kita mempercepatkan menyelenggarakan jenazah tadi. Tak, kalau saya tak pecah yang kita buat tulisan tu kan. Ada kan dah. Yang dah buat dah. Kalau kita yang dah buat dah, kalau kita mampu, kita suruh orang bongkar kat benda tu. Batu tu kan. Tak kira lah papan ke apa, you just sos maksud dia wa ayyubna alaiha, dibuat bina atasnya pun tak boleh juga. Tak kira lah, tanah tu sajalah. Tengok dah baru ni kubur Raja Abdullah. Cukup simple punya. Cukup senang, tak ada nak pergi perhabis duit ribu-ribu duit tentang tu saja. Tak ada, tak payah. Kan? Depa senang. Tengok kan. Jadi maknanya semua orang tengok, kebanyakan orang tengok. Tapi hang nak tiru tu lah tu. Hang nak tiru tu tak ramai lah. Tak syok macam ni kan. Maksud gitu, tak ada lambang kasih lah kan. Baru ni dia pada hantar lah WhatsApp tu. Kubur tu dia buat punya lawa warna pink. Ada dapat tak? Dia pada hantar kan. Oh cantiknya kubur warna pink, lepas tu ada bunga kristal atas tu apa semua kan. Oh tak tahulah cinta sangat macam mana kan. Allah Ta'ala alam. Cukuplah situ. Habis kan? Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.